قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Muka surat 2. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20
الصابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم.
tajuk kita ni fiqh. Ya, fiqh. Fiqh ni kalau kita eja fa-qaf-ha. Di dalam Quran diulang fiqh itu sebanyak 20 kali. Cuma kita tak nampak sebab ada penambahan ya di pangkal atau di hujungnya waw nun. Tapi asalnya ialah fiqh, fa-qaf-ha. Jadi fiqh ini dari segi bahasa bermakna kefahaman. Ada 3 perkataan, ilmu, faham, al-fahmu, al-ilmu, al-fahmu, al-fiqhu. Dia melibatkan kefahaman, tetapi ada ciri-ciri yang khas berkaitan dengan perkataan fiqh ini. Jadi untuk mendapatkan takrif yang meluas mengenai fiqh ini, kita kutip beberapa ayat Quran. Kalau dikutip semua ada 20 ayat, 20 perkataan fiqh di dalam Quran. Kerana setelah 300 tahun Islam berkembang, 3 abad, perkataan fiqh itu dikhususkan kepada fiqh ibadah. Jadi kalau sebut fiqh ni pengajian tentang fiqh ibadat. Begitu kalau sebut fiqh ni dia melihat syariat itu kepada perkara-perkara ibadah. Sedangkan nanti kita akan jumpa fiqh ini ialah kefahaman yang mendalam. Itu yang disebut dalam Qamus Al-Muhit, ya. Kalau kita merujuk kepada lisanul Arab, kefahaman yang mendalam bukan sahaja masalah-masalah ibadah, tetapi disebut di sini di bawah itu fiqh dari segi bahasa merangkumi kefahaman yang mendalam terhadap agama, terhadap keduniaan, ya. Jadi orang yang faham dalam ilmu humanoria seperti sejarah itu pun fiqh. Cuma penggunaannya sahaja dibataskan kepada perkara-perkara yang menyangkut soal ibadah. Alam semesta dan rahsia-rahsianya. Sebab tajuk besar kepada fiqh ini nanti ialah al-mizan, timbangan, ya. Maka penggunaan fiqh pada zaman Nabi dia lebih luas, iaitu pada zaman mereka fiqh itu kefahaman hukum syarak, akidah, akhlak, itu semuanya fiqh. Selain itu terdapat juga fiqh tentang alam. Alam ini seperti melibatkan ilmu geografi, meteorologi, kajian-kajian tentang fiqh waqi', reality, fiqh alam semesta, fiqh hakikat, fiqhul insan, memahami insan sebagai orang yang melibatkan diri dalam bidang kemasyarakatan. Dia perlu memiliki ilmu yang pelbagai ini untuk memahami satu bidang yang khusus. Kalaupun dia mendalam dalam satu bidang, tetapi dia juga mesti mengaitkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan. Ilmu yang berkaitan. Ilmu fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Fiqh muwazanat, bagaimana dia membuat pertimbangan. Begitu juga fiqh al-mizan. Jadi fiqh ini umum. Sebagai contoh, Allah sebut dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana persepsi manusia terhadap azab. Azab Tuhan. Apakah dia sebagai satu balasan terhadap dosa yang dilakukan? Ya, kalau di akhirat betul. Tapi di dunia Tuhan kenakan azab, tujuannya supaya manusia itu balik ke pangkal jalan.
walanudhiqannahum minal azabil adna. Kami rasakan kepada mereka azabil adna, azab yang dekat. Jadi azab yang dekat itu azab di dunia. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar pada hari kiamat. Tuhan kenakan azab itu di dunia. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka patah balik ataupun kembali ke pangkal jalan. Back to the basic. Jangan pergi lagi. Kamu dah ditimpa dengan azab, itu seharusnya menimbulkan keinsafan. Itu yang disebut dalam ayat ini. Katakanlah dialah Allah yang maha berkuasa. Al-Qadir. Huwal Qadir. Ala an yab'atha alaikum azaban. Yang menurunkan, yang mengenakan azab seksaan berupa bala bencana kepada kamu. Min fauqi, dari atas kepala kamu. Min tahti, dari bawah. Arjulikum. Arjul itu daripada perkataan rijlun. Rijlun kaki. Arjul adalah plural kepada rijlun. Ya. Dari bawah kaki kamu. Dari atas, dari bawah. Au yalbisakum syi'a. Sehingga menjadikan kamu bila berhadapan dengan kesusahan ini atau azab bala bencana ini, kamu sudah bersilang sengketa. Bukan mudah nak menguruskan satu-satu musibah, satu-satu malapetaka. Orang yang dekat dengan kita pun kita boleh berselisih dengannya. Sama ada untuk menyelamatkan diri siapa dulu. Sebagai contoh, kalau kita tengok bantuan misi kemanusiaan yang dihantar berupa makanan. Semuanya lapar. Tapi bila kita hantar suruh mereka berbaris, akhirnya bergaduh. Kerana dia bimbang takut dia tak dapat. Jadi ini menyebabkan kamu bersilang sengketa. Di sini disebut kamu bertelagah. Au yalbisakum syi'a. Malah di kalangan kamu saling bertindak ganas terhadap sesuatu. Sama ada nak menyelamatkan diri demi survival ataupun suasana yang sudah tidak lagi normal. Dan ini kami tunjukkan kepada kamu, kata Tuhan, unzur, perhatikan. Observe, kaifa nusarriful ayat. Supaya kamu memahami, Allah nak menjelaskan keterangan-keterangan kebesarannya terhadap kamu. La'allahum yafqahun, supaya kamu faham. Jadi yafqahun itu perkataannya ialah fiqh. Supaya mereka memahami dengan mendalam realiti yang berlaku. Dalam keadaan normal, kita boleh bincang how do we manage suatu situasi. Tapi bila dah berlaku, barangkali kita akan bersilang sengketa antara satu sama lain. Jadi, azab yang Tuhan kenakan di dunia ini, motifnya ialah supaya kita boleh melakukan muhasabah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Sejauh mana kita melaksanakan perintah Tuhan. Ya. Tapi kalau di akhirat, itu jelas. Tidak ada lagi rayuan. Sebagai balasan. Kata malaikat kepada orang-orang kafir, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini, yaitu hari kiamat, adalah hari pembalasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka tidak ada lagi untuk patah balik. La'allahum yarji'un, nak balik, tak ada dah. Sebab di sana kita akan terus berhadapan dengan azab Tuhan. Begitu juga yang kedua, muka surat 2. Neraka Jahannam itu diisi, penghuninya terdiri daripada minal jinni wal insi, jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Kata Tuhan,
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada qulub, ada kecerdasan, kecerdikan, tapi tidak memahami. La yafqahuna biha, tidak menggunakannya untuk memahami. Ya. Walahum a'yunun, ada penglihatan, ya, tapi tidak mahu melihat. Ada mata, tidak mahu melihat. Ada pendengaran, adhanun. Adhan itu daripada perkataan uzunun. Uzunun itu telinga. Ada mata, ada telinga, tapi tidak manfaatkan, menggunakannya. Lalu la yasma'una biha, tidak mendengar. Jadi golongan ini kata Allah, kal an'ami, seperti binatang ternak. Kalau kita tengok binatang ternak lembu, dia punya telinga yang besar daripada kita. Tapi kalau dia melintas jalan, lori bagi horn, dia tak peduli. Dia tak dengar. Tapi telinga ada pendengaran. Begitulah manusia yang punya potensi fakulti pendengaran. Tapi dia buat dak saja. Dia tidak manfaatkan. Lalu golongan ini kata Tuhan, lebih sesat daripada binatang. Dan mereka ini golongan yang perlu disedarkan. Karena Tuhan masih menyebut, ulaika humul ghafilun. Mereka ini golongan yang lalai. Jadi bila lalai, umpama orang tidur, kita kena kejutkan dia bangun, ya, subuh 5.40. Begitulah, dia sedang lalai, maka kita kejutkan dia. Jadi sebab itu, kalau tidak menggunakan fakulti ini, bukan sahaja di dunia, di akhirat juga. Wa qalu law kunna nasma'u. Kalaulah kami dulu di dunia. Ini ayat 10 surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Orang-orang penghuni api neraka, dia masih lagi menghimbau masa di dunia. Dia kata kalau di dunia dulu, law kunna, kalaulah kami nasma'u, mendengar, ataupun naqil, menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami menjadi penghuni api neraka sa'ir. Jadi penggunaan akal dengan penggunaan pendengaran ini adalah merupakan medium, perantaraan, jalan, channel untuk kita mendapatkan ilmu, ya. Yang lain-lain itu tambahan. Itu dia punya accessories. Tapi yang basicnya, seperti mana Nabi, malaikat mengajar dia dengan mendengar. Yang disebut talaqi, ya, antara malaikat dengan Rasulullah. Ya. Jadi kalau tidak menggunakan ini, mereka la yafqahun, tidak faham. Ada mata, tidak melihat. Ada telinga, tidak mau mendengar. Begitulah Allah Ta'ala buat suatu perbandingan. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, serulah, harridil mu'minin, orang-orang beriman supaya berjuang. Karena Allah menekankan dalam ayat ini soal kualiti. Kualiti yang disebut oleh Tuhan, jika antara kamu isyruna, 20. Isyrun itu 20. Ya. Yang punya kualiti. Kualiti itu digambarkan sabiruna. Yang punya komitmen. Yang punya daya tahan. Resilient. Kata Tuhan, yaghlibu mi'ataini. Kamu boleh menguasai, boleh mendominasi 200 orang. 20 boleh kontrol 200 orang. Ya. Sebab kualiti. Kalau kita bahagi begitulah. 200 bahagi 20, satu nisbah 10. Okey. Jadi kalau ada kualiti yang begini, kata Tuhan, kalau ada mi'atun, wa in yakum minkum mi'atun, 100.
Yaghlibu alfan. Kamu boleh menguasai, kontrol 1000 orang. Jadi hari ini penduduk dunia ada 7 bilion. Orang Islam hanya 1 bilion. Itu round figure. 1 bilion orang Islam, 7 bilion bukan Islam. Jadi 6, satu nisbahnya begitu. Tapi 5.5 bilion semua ada handphone. Ini data orang yang bincang tentang AI, Artificial Intelligence. Ya. Punya ramai penduduk dunia ini memiliki handphone. Ya. Kamu boleh mengalahkan 1000 minal ladzina kafaru, daripada orang-orang kafir, sedangkan mereka itu qaumul la yafqahun, ya, mereka kaum yang tidak memahami dengan sebenar-benarnya ajaran Islam. Jadi ini menjadi tugas kita. Satu, nak mengangkat kualiti umat ini, yang beriman kepada Tuhan. Kerana ada orang, dia merasa enjoy, gembira apabila dia menyalahi Rasulullah. Bila dia tak ikut perintah Nabi, dia rasa selesa. Fariha. Fariha ni dia rasa selesa, comfort. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Ya. Jadi orang yang menyalahi Rasulullah ini, dia merasa selesa. Dia merasa fariha, dia rasa senang. Ya. Dia complacent bila dia tak ikut perintah Nabi. Apa di antaranya perintah Nabi? Wakarihu, mereka tidak suka, benci. An yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjuang mengorbankan harta dan diri pada jalan Allah ini mereka tak suka. Jadi apabila mereka tidak involve, tidak participate ataupun against khilafah Rasulullah, mereka enggan